Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan sejahtera diucapkan kepada pelajar. Jadi hari ini kita akan kembali dengan tajuk baharu, iaitu tajuk 12, iaitu kebolehjadian. Jadi mari kita mulakan dengan tajuk ini. Jadi sebelum kita mempelajari tajuk ini, kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran. Jadi di sini apa yang akan kita pelajari adalah melalui tajuk ini. Yang pertama adalah pelajar dapat menyatakan sama ada suatu peristiwa dalam kehidupan harian itu mungkin berlaku ataupun tidak mungkin berlaku. Dan hasil yang kedua, pelajar mampu menyatakan kebolehjadian suatu peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan ataupun pasti. Jadi inilah dua objektif hasil daripada pembelajaran melalui tajuk ini. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini adalah 3 bahagian, yang mana yang pertama adalah kita akan mempelajari untuk kita menyatakan maksud kebolehjadian. Yang kedua, mengenal pasti peristiwa yang mungkin berlaku atau tidak berlaku. Dan yang ketiga adalah kita mengenal pasti 5 jenis kebolehjadian peristiwa. Jadi bahagian yang pertama iaitu menyatakan maksud kebolehjadian. Adalah penting untuk kita sebagai pelajar memahami apa itu kebolehjadian agar mudah untuk kita mengenal pasti kebolehjadian untuk sesuatu peristiwa. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kebolehjadian? Jadi kebolehjadian adalah kebarangkalian ataupun kemungkinan untuk suatu perkara itu berlaku. Sebagai contoh, dalam setahun ada 1000 hari sahaja. Jadi kita belajar pada tahun sebelum ini bahawa dalam setahun hanya ada 365 hari. Jadi contoh ini sudah pasti salah dari segi faktanya. Jadi kebolehjadian untuk contoh ini adalah mustahil kerana faktanya yang salah. Jadi kita bergerak kepada bahagian yang kedua, iaitu mengenal pasti peristiwa yang mana mungkin akan berlaku, yang mana mungkin tidak akan berlaku sama sekali. Jadi sebelum kita mengenal pasti peristiwa mana yang mungkin berlaku, peristiwa mana yang mungkin tidak berlaku, adalah penting untuk kita memahami betul-betul apa yang dimaksudkan dengan mungkin berlaku, apa yang dimaksudkan dengan mungkin tidak berlaku. Jadi melalui bahagian ini kita dapat mengenal pasti bahawa jenis peristiwa ada 2, iaitu mungkin berlaku, yang mana ianya membawa maksud bahawa sesuatu peristiwa itu mungkin berlaku secara logik akalnya. Dan jenis yang kedua adalah tidak mungkin berlaku, yang mana ianya membawa maksud bahawa sesuatu peristiwa itu tidak mungkin akan berlaku secara logik akalnya. Jadi mari kita buat sedikit latihan untuk kita mengenal pasti yang mana mungkin berlaku, yang mana mungkin tidak berlaku. Jadi peristiwa yang pertama adalah terdapat 26 hari dalam bulan Februari. Baiklah, kita tahu bahawa kita belajar sebelum ini bahawa dalam bulan Februari hanya ada 27 hari ataupun 28 hari. Bahkan kita sendiri boleh tengok kalender. Jadi sudah tentu peristiwa ini adalah salah. Jadi jawapannya adalah tidak mungkin berlaku. Jadi peristiwa yang kedua adalah gabungan 4 segi 4 sama menghasilkan bentuk layang-layang. Jadi cuba kita bayangkan bentuk layang-layang dan cuba kita bayangkan cantuman 4 segi 4 sama. Adakah ianya dapat menghasilkan bentuk layang-layang? Jadi setelah kita bayangkan, setelah kita cuba buat cantuman tersebut, jadi ianya memang benar bahawa 4 segi 4 sama memang dapat menghasilkan bentuk layang-layang. Jadi jawapan dia adalah mungkin berlaku. Jadi peristiwa yang ketiga adalah suatu nombor ganjil tak boleh dibahagi dengan 6 tanpa baki. Jadi kita ambil satu nombor ganjil iaitu 7. Jadi 7 kita bahagi dengan 6. Jadi sudah pasti akan ada bakinya. Jadi jawapannya sudah tentu peristiwa ini tidak mungkin berlaku. Jadi peristiwa yang terakhir adalah borang panda ada di hutan Malaysia. Kita tahu bahawa panda banyak didapati di negara China. Jadi kat Malaysia, burung panda adalah amat jarang didapati. Jadi untuk peristiwa ini
tidak mungkin berlaku. Jadi kita bergerak kepada bahagian yang ketiga, iaitu bahagian yang terakhir, mengenal pasti 5 kebolehjadian peristiwa. Jadi sebelum itu, kita perlu tahu bagaimana kita ingin menyatakan kebolehjadian bagi sesuatu peristiwa. Jadi mengapa kita perlu menyatakan kebolehjadian bagi sesuatu peristiwa? Kerana setiap peristiwa yang berlaku di dunia ini berkait dengan kebolehjadian. Bahawa peristiwa yang berlaku di dunia ini mempunyai jenis kebolehjadiannya yang tersendiri. Jadi jenis kebolehjadian ada 5, iaitu yang pertama adalah mustahil, yang mana ia membawa maksud bahawa sesuatu peristiwa itu memang tidak akan berlaku. Jenis yang kedua adalah pasti, yang mana ia membawa maksud bahawa sesuatu peristiwa itu memang akan berlaku. Jenis yang ketiga adalah kecil kemungkinan, yang mana ia membawa maksud bahawa sesuatu peristiwa itu kecil kemungkinan akan berlaku. Jenis kebolehjadian yang keempat adalah besar kemungkinan, yang mana ia membawa maksud bahawa sesuatu peristiwa itu besar kemungkinan akan berlaku. Dan jenis kebolehjadian yang kelima, yang terakhir adalah sama kemungkinan, yang mana ia membawa maksud bahawa sesuatu peristiwa itu sama sekali boleh berlaku atau sama sekali tidak akan berlaku. Jadi inilah contoh soalan. Jadi contoh yang pertama adalah 1 jam bersamaan dengan 3,600 saat. Jadi kita tahu bahawa 1 jam ada 1 jam ada 60 minit dan 1 minit ada 60 saat. Jadi kita darabkan 60 minit dengan 60 saat, dan hasilnya memang betul bahawa 1 jam bersamaan dengan 3,600 saat. Jadi jawapan dia, peristiwa ini sudah pasti berlaku. Jadi peristiwa yang kedua, contoh yang kedua adalah 1 meter bersamaan dengan 100 mm. Kita pelajari tahun sebelum ini bahawa 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Jadi formula ini salah. Jadi jawapan dia adalah mustahil berlaku kerana formula ini yang salah. Jadi peristiwa contoh yang ketiga adalah cawan akan penuh dengan air jika air terus dituang masuk ke dalam cawan tanpa henti. Jadi cuba kita bayangkan bahawa kita sedang memegang cawan yang kosong, lalu kita menuangkan air kosong ke dalam cawan tanpa henti, dan sudah pasti bila berterusan sudah pasti air akan melimpah keluar. Kerana apa? Kerana cawan tersebut sudah penuh dengan air. Jadi jawapan dia adalah besar kemungkinan akan berlaku. Jadi contoh peristiwa yang keempat adalah senaman dapat menyakitkan badan. Kita sedia maklum bahawa hakikatnya senaman dapat menyihatkan badan. Majoriti manusia di luar sana, majoriti orang di luar sana memang setuju dengan pernyataan bahawa senaman dapat menyihatkan badan. Tapi terdapat juga segelintir orang yang melakukan senaman, selepas itu dia berasa sakit badan. Jadi peristiwa ini kita boleh katakan bahawa ianya tetap berlaku, tetapi hanya segelintir orang sahaja yang mengalami. Jadi jawapannya adalah kita boleh katakan bahawa ianya kecil kemungkinan akan berlaku. Kerana apa? Kerana ianya hanya berlaku kepada sedikit orang sahaja. Dan contoh peristiwa yang kelima adalah dapat nombor genap daripada balingan dadu. Kita tahu bahawa dalam dadu ada 2 jenis nombor, iaitu nombor genap dan nombor ganjil. Yang mana jika kita membalingnya, barangkali kita boleh dapat nombor genap, barangkali kita boleh dapat nombor ganjil. Jadi jawapan dia adalah sama kemungkinan kita dapat nombor genap itu, ataupun sama sekali kemungkinan tidak akan dapat nombor genap tersebut. Jadi itulah 5 contoh yang dapat saya kongsikan kepada pelajar. Harap ianya dapat membantu pelajar faham cara untuk mengenal pasti jenis kebolehjadian bagi suatu peristiwa. Jadi sekadar itu perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan unit 12 kebolehjadian. Jadi diharapkan pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik dan lancar. Jadi jangan lupa untuk dapatkan nota ini di bahagian description video ini, dan jangan lupa juga untuk menjawab kuis di link yang telah disediakan juga di bahagian description video. Jadi itu sahaja. Diharapkan pelajar tahun 6 kesemuanya dapat memahami tajuk ini dengan baik dan lancar, khususnya dalam subjek matematik ini. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.